Okay, example 6a. Okay, kita diminta mencari limit set x minus 2 over x minus 4 as x of purchase 4. Okay, so mula-mula kita gunakan kaedah pergantian, mana kita ganti masuk. So akan dapat sini set 4 minus 2 over 4 minus 4. Okay, so set 4 atau square root of 4 tu nilai dia adalah 2, dan bawah 4 tolak 4, so kosong. Okay, jadi 2 tolak 2 pun akan dapat macam ni lah. Okay, 0 over 0. Dan kita tahu bentuk ini, 0 over 0 ini, kita panggil dia sebagai indeterminate form. Yang mana maksudnya indeterminate form ni, kita tidak boleh menyatakan satu penyelesaian atau satu kesimpulan untuk bentuk tu, ya. Sebab kita tahu, okay, bila 0 over 2, nilai dia 0 kan? 0 over a pun 0. Jadi 0 over 0 apa? Awak nak katakan dia sebagai apa? Adakah 0 over 0? 0. Okay. Dan kita juga tahu denominator tak boleh sama dengan kosong. Bila denominator yang bawah ni, okay, bila bawah ni sama dengan kosong, dia akan jadi undefined. Itu satu. Okay. Yang ketiganya, okay, awak mungkin ada 2 over 2. Yang mana kita tahu dia nilai dia adalah 1. Kita juga, okay, a over a. A over a pun 1. Jadi 0 over 0 boleh ke 1? Adakah 1? Boleh tak 1? 0 over 0. Kalau 0 di atas, okay, kalau 0 di atas, macam contoh ni, okay, 0 di atas, 0 over a, 0. 0 over 2, 0. Jadi 0 over 0, boleh ke 1? Macam tu lah. Okay, tak boleh 1. Tapi a over a, 1. Okay, sebab tu kita panggil dia sebagai, ini bukan 1 lah, sebagai indeterminate form. Yang mana kita tak boleh katakan 0 over 0 tu adalah 0. Kita juga tidak boleh menyatakan 0 over 0 itu adalah 1. Okay, so tak ada satu spesifik nilai ataupun penyelesaian untuk bentuk itu. Sebab tu kita panggil sebagai indeterminate form. Okay, so bila dapat macam ni, okay, awak ganti masuk dan awak dapat 0 over 0. Okay, sebenarnya bukan kata no solution lah. Tak, boleh selesaikan. Boleh diselesaikan. Okay, so cara penyelesaian dia, bila awak dapat 0 over 0. Okay, bila dapat 0 over 0, indeterminate form ni, kaedahnya kita ada dua. Kita ada factorization dan kita juga ada multiplication of conjugates. Okay, bila nak guna factorization? Okay, kita guna factorization apabila kita ada satu ungkapan yang boleh kita factorizekan, boleh kita faktorkan. Okay, contoh, awak ada kuadratik, awak ada kubik, kuasa 3, awak ada kuasa 2. Itu kita guna factorization. Okay, kaedah yang kedua adalah multiplication of conjugates. So, bila nak guna multiplication of conjugates ni? Okay, bila nak guna multiplication of conjugates ni? Apabila dalam rational function, okay, rational function ni macam ni lah. Ini rational function lah ni. Okay, bentuk fraction yang mana atas ada satu ungkapan dalam sebutan x, di bawah pun ada satu ungkapan dalam sebutan x. Okay, itu namanya rational function. Okay, so bila nak pakai multiplication of conjugates? Apabila rational function awak ada set. Okay, tapi kena cuba ganti dululah. Awak ganti, dapat 0 over 0, and then
rational function ada set. So, cara penyelesaian dia adalah multiplication of conjugates. Okay, so mari kita tengok dulu soalan A tu. Okay, so A limit set x minus 2 over x minus 4 as x approaches 4. Okay, so kita tahu dah, kita ganti nilai, kita akan dapat dia dalam indeterminate form. Okay, so penyelesaiannya disebabkan rational function ni ada set, so kita kena darabkan dia dengan conjugate. Okay, so set awak ni, set expression ada pada numerator, jadi kita kena darab conjugate numerator lah. Awak ada set x minus 2, jadi conjugate dia hanya berubah pada tanda tengah ni kan. Kalau situ tolak, makna conjugate akan jadi tambah. So set x plus 2, dan kita kena darab kedua-dua lah, multiply both. Okay, numerator and denominator by the conjugate of numerator. Kena darab atas dan bawah sekali. Okay, so sekarang ni kita darab dulu. Selagi tak ganti nilai x, maka perkataan limit di depan tu masih ada. Tolong ingat. Okay, so sebelum kita kembangkan dua-dua pecahan itu, kita tengok pada denominator. Okay, denominator awak terdiri pada dua ungkapan yang berbeza. Okay, yang pertama ini linear, ungkapan linear. Yang ini ungkapan set. Jadi tak perlu expand, salin balik saja. Okay, tapi yang atas tu kena expand sebab dua-dua adalah ungkapan set expression. Ungkapan tu expression. Okay, so kembang macam biasa, expand macam biasa, macam awak duk buat apa kalau kata awak ada x. Sekejap, besar sangat. Okay, macam kalau awak ada x plus 1 times x minus 2. Macam tu lah, kita expand 1 by 1. Okay, so sekarang ni kita expand dulu yang pertama. Awak ada set x times set x, so dia akan dapat set x squared. Pasal apa dapat set x squared? Sebab a darab a adalah a squared kan. Okay, saya padam dulu. Kemudian sebutan pertama dengan sebutan yang kedua ini. Okay, so sebabkan sini positif, so tanda dia positif, so akan dapat 2 set x. Kemudian di sini pula, sebab negatif, depan 2 tu ada negatif, depan set tu positif, so dia negatif 2 set x. Okay, dan negatif 2 times positif 2, so negatif positif negatif, so 2 to 4. Okay, dan kalau perhatikan ungkapan di tengah, sebutan yang di tengah-tengah. Okay, sebutan yang di tengah, yang merah dengan yang hitam ni, positif 2 set x minus 2 set x. Okay, jadi 2 middle terms. Okay, dua sebutan di tengah hilangkan, habis. Okay, positif 2 set x tolak 2 set x equal to 0. Okay, dan kita tak ganti nilai lagi. So selagi tak ganti, makna perkataan limit di depan ni masih ada. Okay, seterusnya, okay, kita salin dululah denominator. Okay, untuk set x squared, yang itu kita kena apply rule of set. Kita ada rule of set. Okay, jadi kita nampak tadi bila a darab a adalah a squared, maknanya set x tu sebagai set x darab set x adalah set x squared, yang mana set tu dia adalah kuasa 1/2. Okay, so bila kuasa 1/2 dan kita ada rule of indices, a kuasa m
kuasa N adalah bersama dengan A kuasa MN. Jadi makna power tu boleh darab. Jadi setengah darab dengan 2. Habislah kan. So jadi yang tinggal di situ adalah X. Sebab tu kita dapat numerator ni sebagai X tolak 4. Okey. Dan perhatikan lagi pada kita punya fraction tu. Okey. Di atas ada ungkapan X tolak 4. Di bawah pun ada ungkapan X tolak 4. Jadi kita boleh cancel di situ. Jadi yang tinggal hanyalah 1 over ZX plus 2. Okey, sekarang baru kita boleh gantilah sebab kita punya pecahan pun dah dipermudahkan. Okey, so 1 over square root of 4 plus 2. Square root of 4 is 2. So 2 plus 2 kat bawah. Awak dapatlah limit value adalah 1 over 4. Okey, sekarang kita tengok B. Okay, we are given limit 9x minus 1 over 3 zx minus 1 as x approaches 1 over 9. Okay, tak apa, kita try ganti dulu. So 9 times 1 over 9 minus 1 over 3 times z 1 over 9 minus 1. Okay, so 9 times 1 over 9 habis. Dan yang ini, so kita akan dapat kat atas kan, 1 minus 1 0 dah. Okay, so bawah adalah 3 times z of 1 over 9 is 1 over 3 minus 1. So sama juga 3 times 1 over 3 habis. So kita dah dapat 0 over 0. Dan kita tahu ini adalah indeterminate form. Okay, yang mana awak pun telah faham, indeterminate form ni adalah satu bentuk yang tak boleh diberi satu penyelesaian. Kita tak boleh nyatakan apa spesifik value pada dia kan. Tak ada penyelesaian yang khas lah untuk dia. Okay, so apa kita perlu buat? Memandangkan kita punya fraction ni ada set kan, ada set, maka kita perlu darabkan limit kita ni dengan multiplication of conjugate. Disebabkan B tu ada set expression, kita tahulah yang mana B kena darab dengan conjugate denominator. So denominator awak ni 3zx minus 1. Okay, situ minus. Jadi conjugate dia adalah 3zx plus 1. Okay. Sekarang numerator awak ada dua ungkapan yang berbeza. 9x minus 1 darab dengan 3zx plus 1. So kita biarkan begitu. Okay, yang bawah kena expand one by one lah. 3zx times 3zx. So akan dapat 3zx squared. Okay, kenapa? Sebab kita tahu kan A darab A adalah A squared. Jadi kalau 3A darab 3A, ia adalah 3A squared ataupun 9A squared. Okay, tak apalah, kita tulis dulu macam tu. Okay, seterusnya 3zx times positive 1 tu dapat positive 3zx, then negative 1 times 3zx minus 3zx, and last is negative 1 times positive 1, so minus 1. Okay, kita salin dulu yang budak warna hitam yang ni jangan expand lah sebab dia daripada dua ungkapan yang berbeza.
Okey, so sekarang kita tengok two middle terms. Okey, dua sebutan yang di tengah ni. Kita ada positif 3zx minus 3zx. Habis lah. 3zx tolak 3zx kosong. Okey, yang ini 3zx squared. So tadi kita dah tahu zx squared maksudnya z tu adalah x kuasa setengah. Jadi power ni dia darab setengah darab 2, 1. Sebab tu kita dapat x kuasa 1. Okey, sekarang awak ada 3 z x squared tu. Okey, so kita boleh apply rule of Mises. AB to the power of n, it is a to the power of n times b to the power of n. Sebab tu dia jadi 3 squared z x squared. Dan simplify dapatlah 9x. Okey, so maknanya di bawah akan dapat 9x minus 1. Okey, so ingat selagi tak ganti nilai, so perkataan limit tu masih ada. Okey, so kita lihat balik pecahan kita ni. Kita ada ungkapan naik x di atas dan juga bawah. So boleh cancel lah. Yang tinggal hanyalah 3zx plus 1. Dan kita gantikan nilai x equal to 1 over 9. So dapat 3 times z 1 over 9 plus 1. Yang mana z 1 over 9 is 1 over 3 plus 1. 3 times 1 over 3, 1. So 1 plus 1, 2. Okay, so the limit value is 2. Okay, untuk C, kita ada limit x over zx plus 5 minus z5 as x approaches 0. Okay, so untuk soalan macam ni, sebaiknya kita cuba gantilah dulu. Okay? So kalau ganti ada nilai, it's okay, itulah limit dia. Tapi kalau ganti, okay, dapat kosong per kosong, dan kita pun tahulah apa yang perlu kita buat. Okay, untuk gantian tu, terutama sekali apabila kita dapat 0 over 0, sebenarnya tak perlu tunjuk. Tak perlu pun tunjuk. Awak boleh saja congak. Mana klik manually lah. Boleh saja congak. Cuba-cuba ganti. Kita ganti kosong masuk. Di atas ni dapat kosong. Ganti pula kosong pada denominator. Ya, kita akan dapat kosong tambah 5. So, set 5 saja. So, set 5 tolak set 5, kosong. So, nampak kita akan dapat kosong per kosong. Okay. Itu kata congak tu. Tak semestinya tunjuk. Jadi, bila kita cuba ganti macam tu, kita dapat kosong per kosong. Dan pecahan kita ni ada set, maka kita tahu yang mana kita perlu guna kaedah multiplication of conjugates, kan? Okey. Sekarang set ada pada denominator, maknanya kena darab conjugate denominator. Okey, kepunyaan denominator. So conjugate pun kita tahu opposite sign di situ. Okey, maknanya conjugate dia adalah zx plus 5 plus 5. Dan kena darab kedua-duanya lah, atas dan bawah. Okey. So macam biasa, di sini awak perhatikan numerator tu ada dua ungkapan berbeza, satu linear, satu lagi ada set. Okey, yang ni jangan expand lah, just salin balik. Okey, so yang bawah je kita expand. Okey, sekarang ni. Okey, untuk expand. Tadi dua contoh kita dah tengok. Bila kita expand, nilai di tengah. Nilai sebutan di tengah. Maaf sebutan di tengah tu hilang kan? Sebutan di tengah tu terhapus. Contohnya macam ni lah. Bila awak ada x tambah 1,
darab dengan X tolak 1. Jadi bila awak expand, X squared minus X plus X minus 1 kan. So X squared minus 1 je yang tinggal. Jadi dua sebutan di tengah, iaitu minus X plus X tu habis. Okay. Macam mana dia boleh terhapus, boleh habis macam tu, okay? Okay. Sebenarnya, kalau perhati betul-betul, X plus 1, X minus 1. Yang ini set X plus 5 minus set 5. Yang ini pula set X plus 5 plus set 5. Silap tu. Ada set ni. Okay. Kau perhatikan betul-betul. They are conjugate to each other. Okay, dua-dua sebutan ini, dua-dua ungkapan ini adalah conjugate antara satu sama lain. Yang mana set X plus 5 minus set 5 is the conjugate of set X plus 5 plus set 5. Okay. Set X plus 5 plus set 5 juga adalah conjugate kepada set X plus 5 minus set 5. Jadi dua-dua ungkapan ni adalah conjugate antara satu sama lain. Sama juga lah yang ni, nampak tak ni? X tambah 1, X tolak 1. Okay, X tambah 1, X tolak 1. Okay, dua-dua tu conjugate antara satu sama lain. Jadi bila kita darab situasi macam ni, kita darab dua ungkapan, yang mana dua-dua ungkapan tu adalah conjugate antara satu sama lain, automatik yang di tengah ni akan hilang. Yang di tengah ni akan jadi kosong. Tolak X tambah X 0. Sama jugalah ni. Kalau awak expand penuh pun, ya, dua ungkapan di tengah ni akan jadi macam ni. Dia akan dapat kosong. So apa perlu untuk menjimatkan masa? Sebab kita pun dah faham bila kita darab dua ungkapan, yang mana dua-duanya adalah conjugate antara satu sama lain. Okay, yang tinggal, kalau perhatikan betul-betul, yang tinggal hanyalah yang di depan dengan yang di belakang saja. Kan, yang di depan dengan yang belakang saja. Okay, yang depan tu macam mana boleh dapat? Maknanya dia darab depan dengan depan. Dapat lain ni. Kan? Macam mana boleh dapat yang belakang? Maknanya yang belakang darab dengan yang belakang. So, dapat ialah yang belakang saja. Jadi, kesimpulannya sekarang, bila kita ada dua ungkapan, dua ungkapan yang mana kedua-duanya adalah conjugate antara satu sama lain, kita cuma darab first term dengan first term, yang di depan dengan yang di depan. So set X plus 5 squared. Okay. Dan yang belakang ni dengan yang belakang. So sini negatif, positif. So negatif lah. Set 5 dan set 5. So set 5 squared. Okay, so jimat sikit masa dan tak pening lah, tak panjang penyelesaian di situ. Okay, so kita salin dulu yang lain tu. Saya selalu tertinggal ni, set 5 tu. Okay, so yang bawah kita pun dah tengok tadi, bila kita ada set X squared kan, set X squared dia adalah X kuasa setengah kuasa 2. Ataupun awak boleh potong je terus macam tu. Okay, so dia adalah X. Jadi samalah di sini kita ada set X plus 5 squared. So set dengan squared dah cancel. So yang tinggal cuma lah X plus 5. So set dengan squared tu habis, minus 5. Okay, plus set 5 over X. So nampak dah cancel pula X dengan X. Yang tinggal hanyalah limit set X plus 5 plus set 5 as X baca 0, ganti 0. So 0 set 0 plus 5 plus
set 5. So, kita akan dapat set 5 plus set 5. Okay, set 5 plus set 5 ni samalah dengan A tambah A. So, A tambah A adalah 2A. So, limit value awak adalah 2 set 5.